kepada semua. Malam bulan terang di pagar bintang cik. Pantun dulu. Teruskan. Kita teruskan ya. Teruskan pantunnya. Pertama sekali terima kasihlah kepada dan tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur terutamanya Wira Kimanis. Sebab bagi saya bukan senang untuk kita kumpul anak-anak muda di Kimanis ini. Betul atau tidak? Betul. Sebab saya tahu perjalanan datang ke sini memakan minyak kereta, minyak motor. Apa persamaan kita di sini? Perjuangan, betul. Perjuangan. Semangat. Baik. Jalan kaki lagi padu, bang. Jalan kaki lagi padu. Jadi kan, saya kenalkan diri saya sebagai Yani lah. Saya bukanlah orang kata calon kita. Walaupun saya bukanlah memegang apa-apa jawatan sekalipun, tapi saya berdiri di sini sebagai kiranya wakil anak muda. Boleh kan? Boleh saya. Sorry, sudah. Terlambat kau geng. Okey, baik. Adun kita adalah Dr. Daud sendiri. Sebelum PRU, sebelum kita ada siapa calon parlimen kita sendiri, saya sudah ditanya pelbagai soalan. Siapa calon warisan? Masa tu kita masih berteka-teki. Macam-macam nama naik. Tapi antara nama yang digeruni adalah Dr. Daud sendiri. Tahukah tidak kenapa? Kita pemimpin yang kita mahukan adalah pemimpin yang boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau merangkak sama-sama. Berlari sama-sama. Itu personality, bukan semua pemimpin ada. Tiba-tiba datang dia ke kereta, sorang-sorang pergi majlis kahwin. Dr. Daud. Bukannya datang pergi majlis kahwin, satu meja, semua dengan kawan-kawan VIP-nya. Orang kampung dengan baju yang sederhana, mau jumpa mau salam pun segan. Ini Dr. Daud, siap kampai lagi bahu. Kepimpinan itu bukan datang dari mulut, datang dari keterampilan, rasa di jiwa. Tapi apa yang saya mau kongsikan pada malam ini di hadapan rakan-rakan yang sama muda, kira-kira lah sama muda ataupun abang-abang kan, kakak-kakak. Apakah isu-isu yang sepatutnya kita ketengahkan kepada anak muda? Apa dia? Apa dia? Hah? Peluang pekerjaan? Okey. Ada perbezaan antara meminta dan promosi. Kita promosi untuk tarik anak muda, kita kena bagi tahu apa kelebihan warisan ini kepada anak muda. Itu pertama. Sebab apa? Kita perlu popularkan warisan untuk jadikan pilihan di kalangan anak muda. Dan apabila kita dapat jadikan warisan ini sebagai pemimpin yang kita mahukan di kawasan kita ataupun negeri Sabah ini, dan barulah kita minta ahli parlimen kita ataupun wakil rakyat kita tunaikan janji mereka. Dan baru itu kita ketengahkan permintaan kita. Sebelum dapat apa yang kita mahu, kita kena pastikan warisan menang dulu. Jadi apakah isu yang perlu kita ketengahkan untuk anak muda memilih warisan? Okey, saya kongsikan lah. Kalau boleh kan, semua yang ada di sini, anak muda yang ada di sini yang menyokong warisan sini, kalau boleh kita bercakap dengan anak muda yang di luar sana biar senada, biar sekata, idea yang sama. Jangan ini cakap lain, ini cakap lain, itu cakap lain. Lepas itu mereka pening. Mana satu yang betul? Betul atau tidak? Okey, yang pertama sekali, walaupun saya rasa tidak keluar lagi manifesto warisan yang real, yang dimuktamadkan, antara yang isu-isu perlu kita ketengahkan ialah betul, MA nombor 3. Tapi tahukah tuan-tuan dan puan, abang-abang, kakak-kakak,
Teruskan. MA63 minta maaf. Kalau kita pergi ke pedalaman, kalau kita pergi kepada anak muda yang baru keluar dari sekolah, mereka tidak faham apa itu MA63. Betul atau tidak? Silap-silap, boleh backfire sama kita, boleh kita tersalah cakap, boleh tersalah fakta. Dan jika kita lihat manifesto yang dipakai oleh parti-parti lawan, mereka mula menggunakan MA63 sebagai salah satu manifesto mereka. PH, saya baru baca manifesto mereka, meluluskan atau memperkasakan MA63. Sama macam warisan. Betul, tidak? Tapi bagaimana kita ini mahu menerangkan kepada mereka di luar sana bahawa memang warisan yang benar-benar mendukung MA63. Minta maaf abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Dunia ini zaman cyber. Mereka tidak dengar bisik-bisik. Mereka dengar, mereka lihat, mereka baca apa yang mereka nampak di media sosial. Betul. Live maksudnya setiap individu daripada kita ini adalah wakil kepada parti kita sendiri. Bermula nanti selepas penambahan calon, apa saya cakap adalah cakap parti. Apa kempen dia cakap adalah kempen parti. Sebab itu kita kena selari. MA63 memang orang tidak faham. Segala tersusun berapa perkara. Tapi apa yang boleh kita ketengahkan adalah semangat MA63 itu sendiri. Kerana semasa pembentukan Malaysia itu sendiri, Tunda Sabang, apa semangat beliau masa menandatangani MA63 itu? Semangat rakyat Sabahan. Semangat rakyat Sabah itu sendiri. Kenapa? Bayangkan, jika parti-parti lain seperti BN, UMNO, UMNO, PH, semua yang berkiblatkan parti-parti Semenanjung, perasan atau tidak, selama beberapa tahun kita di bawah kerajaan mereka, sukar untuk mereka up atau naikkan isu-isu yang sensitif, lebih-lebih lagi melibatkan kepentingan rakyat Sabah. Sebab apa? Sebab setiap isu yang dibawa harus dapat kelulusan daripada pihak atasan dulu. No, this one cannot, this will backfire to us. Jangan naikkan isu ini sebab dia akan menunjukkan parti kita buruk, kepimpinan kita buruk. Sebab itu kita dari dulu, beberapa tahun dahulu, kita diajar untuk redo. Betul atau tidak? Jadi itu semestinya apabila kita memastikan warisan ini menang bukan hanya di Kimanis, kita perlukan satu tim yang kuat, satu Sabah. Jangan, tidak perlu tamak. Kita ada 26 kursi. Kita menang 18 pun, thank God. Alhamdulillah. Bila bergabung dengan Sarawak, Borneo Block, bayangkan gema suara anak Sabah dan Sarawak berkumandang di parlimen. Can they say no? Boleh mereka cakap tidak? Cannot. Ya. So matlamat pertama kita adalah semangat MA63. Jangan panjang lebar lah MA63. Mungkin mereka tidak faham. Tapi semangat MA63 itu yang membawa jiwa rakyat. Kedua, blok Sabah Sarawak. Seperti saya cakap tadi, apabila Sabah Sarawak bergabung dengan blok Borneo, suara mereka bergema di parlimen. Bolehkah mereka katakan tidak kepada Sarawak? Tidak kepada Sabah? No, cannot. Walaupun ada isu yang mengatakan kalau Sarawak menang di Sabah pun tidak mampu membentuk kerajaan sebab di Semenanjung tidak banyak warisan. Itu apa yang kata mereka. Tapi pentingnya kita memerlukan suara yang kuat di Sabah dan Sarawak ini. Kita perlukan pemimpin yang berani bersuara. Tidak akan sebatang skru pun kita mau tanya sana. Kita tinggal di Sabah, kita tahu jalan mana yang harus diturang, bangunan mana yang harus dibangunkan, pendidikan mana yang harus dinaikkan. Bukan mereka. Betul atau tidak? Betul. Sedang atau tidak wahai anak muda, Sabah ini antara salah satu negeri yang jauh ke belakang. Adun, Dr. Daud, banyak sudah yang mahu dibawa ke Kimanis seperti kilang gula. Apa jadi apabila warisan sudah bukan kerajaan? See? Saya tidak kata ini mungkin balas dendam, mungkin bukan. Tetapi kita sudah
Daud sendiri. Pekerjaan. Dan itu maksud saya. Kalau kita mau minta, kita kena pastikan warisan menang. Dan sedarkah kita bahawa Sabah dan Sarawak ini berjiran dengan Indonesia? Apa yang berlaku kepada Indonesia? Mereka ingin memindahkan ibu negara mereka ke sebelah pagar kita saja. Tidakkah kita malu bahawa kita ini satu negara Malaysia, berjiran dengan Indonesia, berjiran dengan bandar mereka yang besar, tapi kita negara ini, Malaysia ini, merasakan kita dianaktirikan. Mahukah kita apabila Kalimantan itu sudah maju, anak muda dari Sabah dan Sarawak mula berhijrah ke Indonesia? Malu, Beb, malu. Memang malu. Jadi matlamat kita di sini, wahai anak-anak muda, jika kita ditanya pada atuk nenek kita dahulu, adakah mereka berpuas hati dengan apa kita dan sekarang confirm jawapan mereka, syukurlah nak. Ada juga air, syukurlah nak. Ada juga jalan. No, itu adalah mereka yang dahulu. Mereka berjuang untuk itu. Tapi kita ini sekarang bukan berjuang untuk air sahaja, bukan untuk jalan sahaja. Kita berjuang untuk otonomi sebuah negeri. Peningkatan pengundi di kalangan anak muda sangat tinggi. Kajian menunjukkan kemenangan mana-mana calon di mana-mana bahagian, majoritinya sangat sedikit jika dibandingkan dengan ketidakhadiran pengundi-pengundi. 2018, bagaimana PHP di kerajaan? Disebabkan ratusan pengundi turun, meningkat, mendadak. Jadi senario yang ada sekarang ini, apa yang saya perhatikan, pihak lawan cuba ingin mengurangkan peratusan keluar mengundi, terutamanya di kalangan anak muda. Jadi isu seterusnya adalah, wahai anak-anak muda sekalian yang menyokong warisan, jika kita ini berjiwa Sabahan, jika kita ini melihat Sabah ini punya kuasa yang kuat, suara di parlimen, kita tidak mahu nanti bila kita bersuara di parlimen seperti YB Munirah. Apabila YB Munirah menaikkan isu pasal MA 63, siapa yang berdiri bersama beliau? UMNO? Tidak. Siapa? Rakan-rakan warisan yang berdiri bersama YB Munirah. Di mana perginya UMNO yang menjadi ahli parlimen Sabah? Di mana? Kalau mereka tidak, ini masanya kita mau bangunkan mereka. Bangunkan mereka daripada mimpi mereka yang terlalu indah itu. Bahawa anak muda sekarang ini bukan mudah ditipu. Jadi saya harap anak-anak muda yang ada di sini dengan kehadiran calon kita sendiri, tidak kira usia, bangsa ataupun agama, kita mendukung aspirasi yang sama demi kemenangan warisan. Itu soal daripada saya. Terima kasih.